السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى كافة الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Salawatullah wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Sadaqallahul azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Kasih fadil sahabat razak, sahabat fadilah, tuan dan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya di malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu untuk terus membicarakan ayat-ayat dalam surah Yasin. InsyaAllah malam ni tuan-tuan, kita menyambung huraian dan juga penjelasan ayat yang berlakon kita baca pada bulan yang lalu, iaitu ayat 8 hingga ayat 10. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah nyatakan, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka yang mengikat kedua-dua tangan ke leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka. Lalu mereka menjadi terdongak, tidak dapat tunduk ke bawah. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Dan dengan sebab itu sama saja kepada mereka. Engkau beri peringatan atau engkau tidak beri peringatan kepadanya, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi maksud ayat 8 hingga ayat 10 tu tuan-tuan. Baik, kita lihat kepada muka surat 39 ni dalam kitab surah Yasin dan kebangkitan umat. Apa yang nak diperjelaskan kepada kita ialah berkenaan dengan tugas dan peranan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, menyampaikan seruan Islam, sehingga Nabi menghadapi cabaran dan dugaan yang hebat daripada dua golongan manusia, dua golongan masyarakat. Golongan hak pertama merupakan masyarakat yang tertutup mindanya menerima kebenaran. Ini golongan yang tak boleh terima mai apa pun benda baik, benda yang bawa kebenaran, hak betul benar, semua mereka tak terima. Mereka dah tutup pintu hati mereka, pendengaran mereka, pandangan mata mereka daripada terima kebenaran.
berpunca daripada sifat takabur, tuan-tuan. Sifat bongkak, angkuh, sombong, itu yang menyebabkan seorang manusia ini sukar untuk nak terima teguran dan nasihat. Dalam hadis Nabi sebut yang dikatakan al-kibru. Al-kibru ni takabur lah, bongkak. Dia rasa besar diri, tuan-tuan. Dia rasa megah, dia rasa merak buih. Bahasa kita. Tahu merak buih? Bisa tengok burung merak. Macam tu lah. Kita tengok dia dari samping dia buka dia punya apa. Kepak dia apa semua. Sampai naik buih. Tu dia kata tambah ragu main mana buih tu tak tahulah kan. Abang kata teruk tuan-tuan. Peringkat lah. Burung baik-baik dia lah dia stay dia. Tapi manusia tu. Apabila jadi bongkak sombong ni, orang ni yang pertama, ciri orang takabur Nabi sebut batarul haqq, menolak segala kebenaran. Cerita mai pihak Allah dengan hujahnya, dengan buktinya, keterangan, kenyataan yang jelas, yang terang benderang pun sudah orang kata apa, sudah terang lagi bersuluh pun. Tu istilah sudah terang lagi bersuluh tu memang benar. Nah, abang kata apa? Cerah sungguh lah. Naik motor tengah panas lit-lit, tahu panas lit-lit. Panas yang terik kan tuan-tuan, pasang lampu lagi. Tu orang panggil sudah terang lagi bersuluh. Lah ni lah dulu dah orang. Lah start motor nyala terus. Kalau tak pasang lampu, salah pula. Gitulah tuan-tuan. Tu orang panggil sudah terang lagi bersuluh. Terang lah, suluh lagi. Kan? Gitulah tuan-tuan. No? Jadi orang ni dia tak boleh terima kebenaran. Yang kedua, waram tunnas, dan dia akan memandang remeh, memperkecilkan kemanusiaan. Dia pandang hina pada manusia. Dia tak peduli dengan apa nasihat dan tunjuk ajak yang disampaikan kepada dia. Makna orang ni dia tak ambil pandang, tak ambil apa enteng dengan apa yang disampaikan kepada dia. Dia ambil mudah tuan-tuan. Jadi tu. Golongan yang kedua yang Nabi hadapi ialah masyarakat yang terbuka mindanya untuk berfikir. Jadi ada dua golongan lah tuan-tuan. Jadi disebut di sini golongan yang pertama ni yang menolak kebenaran dan menentang habis-habisan semua saranan baginda serta tutup rapat pintu rundingan sampai kepada peringkat mereka ambil keputusan nak bunuh Nabi SAW, tuan-tuan. Itu cerita dalam peristiwa hijrah. Belum Nabi hijrah tu tuan-tuan, mereka ada satu konspirasi. Pakatan jahat untuk nak bunuh Nabi. Wa idh yamkuru bika alladhina kafar liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Dan ingatlah ketika mana golongan kafir musyrikin Mekah ni tuan-tuan melakukan tipu daya, perancangan jahat mereka. Untuk buat apa tuan-tuan? Yang pertama nak tangkap Nabi, nak bunuh Nabi dan nak usir Nabi daripada bumi Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka melakukan tipu daya, Allah gagalkan segala tipu daya mereka. Allah juga ada strateginya untuk nak apa? Menggagalkan segala kerja buat mereka. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya perancangan Allah itulah yang terbaik. Jaga mereka tuan-tuan. Sampai peringkat mana tu? Punya bencinya kepada Islam dan juga dakwah yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Dan jadi kisah tu tuan-tuan ada disebut dalam kitab kita ni, iaitu pada suatu masa Abu Lahab bersama dengan rakannya berpakat untuk nak bunuh baginda. Ini cadangan Abu Lahab bunuh. Cadangan hak kata apa? Hak kata tangkap Nabi, hak yang suruh usir Nabi itu tak diterima. Tak diterima, sebulat suara tanpa belah bagi. Ini bukan dalam sidang parlimen tu. Mereka mesyuarat sama-sama mereka. Dalam mesyuarat tu ada iblis pula dah yang menyerupai apa? Seorang tua. Dia mai tu dia kata, "Hampa mesyuarat apa malam ni?" Aku dengar atas hampa nak mesyuarat. Ya. Jadi nak mesyuarat dia kata aku boleh tumpang rumah.
Jadi dia tumpang, rupanya dia pergi jadi kepala pula lah dalam syarat tu. Jadi orang bagi cadangan supaya kita tangkap Nabi ni buh dalam penjara. Dengan tu dia tak akan ganggu gugat kita apa semua. Iblis kata apa? Oh, itu cadangan yang tidak relevan. Tak tepat. Sebab apa? Hampa tangkap dia buh dalam penjara. No, Nabi ni bukan duduk seorang-seorang. Ada penyokong-penyokong dia. Waktu akan main, lawan hampa, mana kata apa? Berjenuh lawan dengan mereka. Jadi cadangan tu tak diterima. Yang kedua, kita cadang untuk nak usir Nabi daripada Bumi Mekah. Supaya dia keluar daripada Bumi Mekah ni, jadi kita boleh buat apa sajalah duduk Mekah. Dia tak ganggu kita dah. Iblis kata itu pun cadangan yang tidak relevan. Sebab apa? Dia kata Nabi orang baik. Dia pergi duduk di sana, di tempat yang hampa buang daerah dia tu, dia dakwah kepada golongan tu pula boleh terima pendekatan Nabi dengan akhlaknya yang mahmudah, dengan dakwahnya yang berkesan tu, dia kumpul kekuatan, dia balik mai, dia serang hampa. Mana kata apa? Tu Iblis punya hujah, lawan balik dengan orang yang bagi pandangan. Jadi cadangan kedua pun tak diterima. Mai cadangan ketiga, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kata, hampa ni lah. Dia pelekeh dulu yang kata, geng jahat ni tuan-tuan. Dia kata hampa ni bagi cadangan yang tak berapa nak clear. Jadi aku ada satu cadangan yang mungkin hampa pun tak pernah fikir cadangan ni. Tu dia bilang tu ada tuan-tuan. Apa? Dia kata lah ni kita kumpul orang-orang yang gagah, yang sasar, yang pandai main senjata, yang badan tegak-tegak, pemuda-pemuda ni himpun mai, kemudian pergi kepung rumah Nabi, tunggu masa dan ketika hampa ambush, buat serangan hendak, naik bunuh sekali. Kalau kata guna pedang, kalau 4 kabilah, 4 tu sekali pedang tu turun pi, maknanya terbelahlah badan Nabi 4 orang bagi 4 paha. 4 bahagian. 4 keratan, 4 katam orang bagi. Tu bahasa kita. Katam apa tubuh badan Nabi tu sampai macam tu. Jadi kalau kata Bani Hashim nak mai tuntut bela pun, depa mana berani. Dia kata ni nak lawan dengan 4 kabilah. Bani Hashim satu kabilah saja. Jadi dia fikir lagu tu. Jadi dia kata tak ada orang mai nak tuntut bela atas kematian Nabi SAW. Tu Abu Jahal punya fikir. Jadi depa pun Iblis kata apa? Itu cadangan yang baik. Rupanya Iblis ni dia bersekongkol dengan Abu Lahab. Dia satu geng dengan Abu Lahab. Abu Jahal, sorry tuan-tuan. Abu Jahal. Dia tak bantah pun cadangan Abu Jahal. Ini cadangan yang baik. Jadi semua pakat setuju tuan-tuan. Ni perancangan ni yang disebut dalam kitab kita ni. Kan? Jadi itu yang penghujung dah tuan-tuan. Jadi sebelum tu tuan-tuan, Abu Lahab berjanji. Ni cerita Abu Jahal, Abu Lahab. Tadi tu cerita Abu Jahal nak bunuh Nabi tu. Dan geng-geng dia lah tuan-tuan. Ni dalam kitab kita ni, satu ketika masa Abu Lahab bersama rakan dan pakat untuk bunuh baginda, Abu Lahab berjanji akan menghempapkan seketul batu ke atas kepala baginda ketika mana baginda sedang bersujud. Tadi yang saya kisahkan tadi tu, semasa Nabi nak berhijrah, itu perancangan mereka. Allah gagalkan perancangan mereka. Tuan-tuan, mai tak Abu Lahab ni pula, dia juga ada satu ketika percubaan untuk nak bunuh Nabi. Untuk nak binasakan Nabi SAW dengan dia mengatakan bahawa dia berjanji dengan puak-puak dah. Dia kata aku akan hempak tubuh badan Muhammad SAW ni dengan seketul batu waktu ketika mana dia sujud, waktu ketika mana Nabi semayang. Bagi menjayakan rancangan tersebut, mereka janji akan melakukan dengan cara yang lain pula berdasarkan keupayaan masing-masing. Jadi Abu Lahab dia punya perancangan dia nak hempak dengan ketul batu atas badan Nabi ketika mana Nabi sujud. Baik, malangnya tuan-tuan, apabila Abu Lahab mau bertindak, ni tiba-tiba tengkuknya terasa seperti dibelenggu. Ini yang ayat yang ke-8 ni Allah sebut, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Terbelenggu dan kedua-dua belah tangannya terikat dengan rantai besi yang dipasungkan ke dagunya. Dia rasa macam tu.
Menyebabkan apa? Melihat keadaannya yang sangat mencemaskan itu tuan-tuan, rakan-rakan dia memberikan pertolongan, namun kesemua mereka tak dapat bergerak dan tak dapat melihat di mana baginda berada. Tak boleh bergerak. Semua bakal jadi kaku, jadi robot. Jadi jumud tuan-tuan. Baik, jadi yang inilah maknanya apa? Yang Allah sebut inna ja'alna fi a'naqihim, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di leher mereka ni, arnaq ni, leher-leher mereka, tengkuk mereka dibelenggu dengan besi dan tangan mereka dibawa ke leher mereka dengan cara berselak. Ni tangan main duduk tangan ni. Dia dilenggu tu. Tak ada nak buat apa tuan-tuan. Macam dibelenggu ni macam orang yang apa? Kita kata dia accident tuan-tuan. Kemudian ada masalah di tengkuk dia. Kemudian tengkuk dia dipenggu besi. Kan? Kalau selalunya kalau kat wad ortopedik tuan-tuan, bahagian pembedahan tulang tu, ada lah kan yang apa? Yang ada bubuh sarung tu ataupun bubuh besi di tengkuk dia tu, jadi dia duduk senyap tu. Nak beralih kiri kanan, nak dongak ke atas tak boleh, tunduk bawah tak boleh. Betul ya. Tuan-tuan kan? Ada juga yang ada bubuh besi di mana? Di paha, pasal patah paha. Terangkatlah kaki dia duduk tu. Tanya dia pasal apa? Dia kata accident. Pasal apa accident? Dia kata dia merempit. Elok lah. Pasal apa elok? Yalah. Masa hang merempit, hang up tayar. Yang accident, hang up kaki pula. Padahal. Betul. Gitulah hang ni jenis up juga. Yang nak angkat saja. Tayar pun hang angkat, kaki pun hang angkat. Sedangkan hang buat tu kerja sia-sia. Bukan buat manfaat pun. Pergi up tayar buat apa? Dia kata ni nak jimat kos. Hui, tayar belakang. Ganti dengan tayar depan. Jadi kita tanya dia balik. Hang cakap pandai tak? Tu yang hampir duduk suluh langit buat apa? Hang up tayar tu, mana lampu hang suluh ke langit? Orang suluh jalan raya. Tak ada jawab tu. Itu orang tak buat kerja sia-sia. Tak ada manfaat. Tapi dia buat juga. Syok. Pasal nak layan nafsu dia. Jadi gitu. Baik. Fahiya ilal alqad. Belenggu tu pula besar tuan-tuan. Sampai menutup sampai ke dagu mereka. Tutup dagu. Ni dagu mereka ni ditutup tuan-tuan. Punya belenggu tu dahsyat. Apabila belenggu tu sampai ke dagu mereka, kepada mereka tak dapat bergerak lagi. Dia jadi gitu, dia jadi sangkut. Dia gaya nak tunduk, pum, sangkut. Dia macam panggil pasung orang. Orang letak sana ni, tak boleh buat apa. Jadi dia tak boleh nak gerak. Kepala mereka tidak dapat tunduk ke bawah lagi. Tu yang dikatakan fahiya ilal azqan. Jadi Abu Lahab dia kena tu. Dia nak lepak tapi tak boleh. Tangan kena ikat, dagu tak boleh bergerak. Kepala tak boleh bergerak. Nak boleh buat apa? Nak tahu apa tuan-tuan? Ni tangan dah macam orang tapak. Dia rantaikan tuan-tuan. Dia cadang dia tu, dia nak empuk dengan tangan dia lah. Bila tangan tu pun dah kena rantai, dah kena dibelenggu dengan apa? Tengkuk kena belenggu dengan besi. Jadi mereka tak boleh nak buat apa. Fahum muqmahun tuan-tuan. Sampai kepala mereka terdongak. Jadi begitu. Jadi terdongak begitu, tak nampaklah Nabi tu duduk tengah mana. Dia tak tuan-tuan. Apabila kita terdongak kepala kita ke atas, nampak ada orang bawah? Tak nampak lah. Nak tengok orang bawah ni kita kena perhati daripada apa? Dengan mata kita. Jadi dekat tu jadi mereka pun tak nampak lah. Di mana Nabi berada, kata mereka tak ada nak gerak. Maknanya Allah gagalkan perancangan jahat Abu Lahab tadi ni tuan-tuan. Fahum muqmahun. Jadi kalimah muqmahun ni tuan-tuan, rantai tu ditarik daripada belakang, maka kepala kita akan terangkat macam unta yang mengangkat kepala menggadah ke langit kerana tidak mahu minum air sebab sudah kekenyangan. Macam tu lah. Jadi orang kata apa? Macam ditarik. Kan di leher unta tu ada apa tadi ataupun kita kata bubur di apa? Di hidung dia lah apa semua kan. Jadi dia tak mau minum air. Tak mau, dia dah kenyang dah apa semua. Dia angkat kepala dia tu, terdongak macam tu. Macam ditarik tali ke belakang, tuan-tuan. Kalimah ini digunakan kepada unta yang dibawa kawasan air untuk dia minum, tapi dia tak mau minum. Dia tak mau minum, jadi dia apa? Angkat kepala leher dia tadi ni. Gitulah tuan-tuan. Jadi itulah perumpamaan tuan-tuan orang yang engkar semasa mereka hidup di dunia. Maka begitulah keadaan nanti di padang mahsyar.
Tu, lidahnya akan terjelir sampai menggeleng-gelengkan kepala. Mereka diseksa sebegitu rupa. Kenapa jadi macam ni? Pasal yang saya sebut tadi lah. Kerana sombong untuk terima dakwah Nabi. Mereka telah diberikan dengan Nabi SAW. Mereka dianugerahkan dengan Al-Quran yang mulia. Tapi mereka tak mau terima kerana mereka bongkak, mereka sombong. Tak mau terima kebenaran. Itulah batarul haq. Mereka tak boleh berkata buruk tentang Nabi kerana Nabi akhlak dia mulia. Sampai mereka tidak ada hujah nak lawan Nabi SAW. Jadi ambil tindakan macam tu lah. Buat untuk nak binasakan Nabi, nak bunuh Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Allah SWT jadikan tengkuk dia, tangan dia semua terikat. Jadi dia tak boleh nampak apa. Itu maknanya jadi kerah habis. Jadi gitu tuan-tuan. Baik, kemudian seterusnya ada lagi satu peristiwa di sini. Ketika baginda mau berhijrah ke Madinah, ni yang saya cerita tadi ni. Yang para pemuda daripada suku kaum tadi berpakat untuk nak bunuh baginda pada waktu tengah malam. Mereka kepung rumah Nabi. Kabilah-kabilah yang ada tu, pemuda-pemuda yang bertubuh sasar ni apa semua. Jadi apabila malam menjelang, mereka kepung rumah baginda. Namun gerak-geri baginda dihidu oleh baginda. Gerak-geri mereka ni, Nabi tahu lah kata orang kepung rumah ni. Baginda lalu keluar meninggalkan rumah tanpa dilihat oleh sesiapa pun. Itu ayat berapa tuan-tuan? Ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi Allah nak cerita pula ayat 9 ni tuan-tuan, tambahan penghalang untuk mereka terima hidayah. Apa halangan dia? Apa kekangan mereka tak boleh terima petunjuk Allah SWT? Iaitu waja'alna min baini aydihim sadda. Allah jadikan di hadapan mereka ni tuan-tuan ada sekatan. Sekatan ni bukan hanya di hadapan mereka, tapi dia bermula daripada badan mereka. Maksudnya sekatan tu bersentuhan dengan tubuh mereka. Kalau begitu, maksudnya mereka tak boleh bergerak ke hadapan. Mereka bertahan daripada bergerak. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka juga ada sekatan. Juga Allah gunakan kalimah min. Sekatan itu juga bermula daripada belakang mereka, bermaknanya mereka seperti terperangkap, tak boleh bergerak ke hadapan dan ke belakang langsung. Bayangkan kelemasan yang mereka akan terima seperti mana mereka terperangkap. Gitu tuan-tuan. Maksudnya apa? Allah tutup. Allah sekat pergerakan mereka, dan juga jasad mereka untuk nak ke sana dan ke sini tak boleh. Jadi fa aghshaynahum, dan dinding itu kami tutup mati. Maksudnya Allah letakkan satu benteng untuk mereka ini tidak dapat melihat kebenaran. Maka makna ditutuplah segala pintu hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim ghishawah. Wa ala sam'ihim wa absarihim ghishawah. Maksudnya Allah kunci mati hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ghishawah. Ghishawah itu sebagai tutupan. Fa aghshaynahum, Allah tutup mata mereka. Maknanya gelapkan mata mereka ni. Maksudnya bukan kata apa, dia gelapkan ni tuan-tuan. Mereka boleh nampak, tapi bukan ni hak kebenaran tu mereka tak nampak. Dia jadi orang kata buta daripada melihat kebenaran. Hak benda maksiat mereka boleh nampak. Hak benda mungkar mereka juga syok nak buat. Tapi hak benda baik mereka tak nampak kebenaran tadi. Tak nampak kebaikan dia. Begitu tuan-tuan. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihat lagi. Maksudnya tak dapat melihat kerana tidak ada cahaya. Cahaya apa tuan-tuan? Cahaya iman. Cahaya Islam, cahaya kebenaran. Maknanya Allah tutup pintu hati mereka daripada penerima hidayah. Dipanggil khatimul qalbi.
Khatimul qalb, maksudnya tutup pintu hati mereka. Maka dalam peristiwa hijrah pula tuan-tuan, Nabi SAW waktu nak keluar daripada rumah baginda yang sedang dikepung tu, baginda baca ayat ni tuan-tuan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi keluar, mereka tak nampak. Saya tak nampak, saya Allah Umar lena kat dia. Tutup mata ni makna lena. Bila lena tu mereka tak dengar apa dah. Tak tengok apa dah. Tuan-tuan, sebab tu pendengaran ni dia merupakan deria yang cukup penting. Kalau kata kita duk dengar bunyi apa-apa, kita boleh lena? Boleh. Yang tuan-tuan duk lena setiap malam tu, kenapa tuan-tuan boleh lena? Saya tak dengar apa. Allah tutup pendengaran kita waktu tu sampai kita pun tidur mengeruk, nyenyak sampai tak sedar apa. Allah tutup yang tu. Tutup pendengaran. Tuan-tuan, apabila telinga tak dengar, jadi mata boleh pejam. Tu ya. Tapi kalau kata ada anak ayam tepi telinga, boleh tidur. Ada nyamuk seekor, boleh tidur. Boleh tak tidur? Kalau tuan-tuan boleh tidur, tuan-tuan boleh menikah lagi. Nak gaduh. Saya apa? Saya tuan-tuan bertahan. Kan, bini apabila suami menikah dua, dia pokpek tu tuan-tuan macam anak ayam pokpek tu. Ni awak lah sebut. Saya cuma nak habak aja. Dia kata kalau siapa boleh bertahan dengan letiak bini dia, macam mana anak ayam duk bunyi pokpek cicit 6 bulan 10 hari boleh nikah dah. Dia nak habak tu kata. Mungkin dia ada pengalaman tu. Kan tuan-tuan. Baik. Jadi Allah tutup pendengaran tuan-tuan. Tutup pendengaran, maka Allah wakmai lena kat dia. Mereka tak dengar dan mereka tak nampak. Nabi keluar elok. Dah Nabi dah jauh dah, barulah mereka sedar. Di mana? Tengok-tengok, tak ada lah. Nabi dah keluar lah. Allah selamatkan Nabi. Walaupun hampa badan kemah. Pandai main senjata. Tapi main dengan lena, tak ada guna senjata. Ya? Tak ada guna ada apa? Pendekar tu. Pahlawan ke? Panglima ke? Habis. Tahu panglima, sekali pang lekat 5 jari, tu panggil panglima. Pahlawan, sekali dia dia lawan terus. Tuan-tuan. Tu, makna cengih sembuh lah dia ni. Tapi, main dengan lena, habis kat tu. Kan sedap apa tu? Macam orang yang duk cengih-cengih sangat waktu siang ni. Main malam dia lena tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cempung, buh dalam kolak. Dia sedap. Tak sedap apa. Cempung lah, cempung. Tak satu ikat lagi tangan dia lah. Dia pasal tak sedap. Tuan-tuan kan? Confirm macam dia tak sedap lah. Dengan dia sedap, dia belasak kita pula. Daripada dia duduk dalam kolak, kita pergi duduk pernah dalam kolak pula. Kan? Bagi dia tak sedap betul-betul memang lena. Mengeruh pula tu. Angkat waktu tu. Kan? Angkat pula tu jangan bagi dia sedap lah. Kalau dia sedap waktu tu, pergi gelap lah. Kan? Dia tak sedap. No? Ataupun bila letak dia di dapur. Kan? Dia ni jenis tidur, suka pupuh bantai peluk. Suka pegang bantai peluk, peluk bantai peluk. Jadi kita pitak di dapur, kita bawa keluar tonggis, tak tepi dia. Esok kita tengok, dia peluk tonggis tu. Tu nak abang kata, main dengan lena, dia kan sedap apa, jaga-jaga mangkuk mana dia tak letak aku tu ni. Baru hantar orang kemai sangat tu. Sembang kemai, main dengan lena, habis. Tuan-tuan, Allah hantar mayat tu kan. Jadi selamatlah Nabi, selamat. Gagal tak mereka? Gagal. Tuan-tuan. Dia seru tu tuan-tuan. Bagi siapa yang hanya memandang semua perkara yang berlaku ni sebagai perbuatan sihir, bagi tahu. Oleh yang demikian, Allah memperingatkan Rasulullah bahawa peringatan apapun yang diberikan kepada mereka tak akan datangkan sebarang manfaat kerana mereka pasti tak akan menerima. Mereka tuduh kata macam-macam lah. Mereka pandang semua perkara tu perbuatan sihir. Mereka tuduh pula kata ni tukang Nabi ni tukang sihir lah. Nabi ni pakai ilmu apalah kot ni. Tapi sebenarnya mereka bukan ada hujah. Mereka cuma berhelah. Sebab tu Allah kata apa? Wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka.
Kamu beri peringatan ke atau tak beri peringatan, tetap dia tak apa. No? Ini perangai manusia yang kufur dengan Allah SWT. Apabila Allah gagalkan kerja buat dia, kerja jahat dia, Abu Lahab Allah gagalkan dengan Allah dongakkan kepala dia, belenggukan leher dia, apa semua ikat habis tangan dia. Main dengan apa? Geng-geng hak pemuda tadi ni, Allah hantar main lena, pakat lena habis semua walaupun badan kemas tapi tak boleh guna apa. Nah, Nabi baca ayat tu, Nabi keluar. Selamat Nabi. Jadi kita pun boleh buat amal tak? Ayat 9 surah Yasin ni buat amal dia waktu bila? Waktu kita nak keluar pada rumah. Waktu kita nak balik ke rumah kita. Baca ayat ni. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Supaya Allah jaga, pelihara kita ni daripada kejahatan musuh-musuh kita. Yang kedua, waktu kita nak tidur, baca ayat. Yang ketiga, waktu kita nak berurusan dalam sesuatu perkara. Kita mohon pada Allah SWT supaya Allah pelihara kita, Allah jaga kita daripada segala bentuk kejahatan dan hasad dengki, musuh-musuh, ataupun orang-orang yang tidak menyukai kita. Itu antara amalannya. Seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Nabi baca ayat ni, tuan-tuan, ayat 9 surah Yasin, untuk tujuan kemaslahatan diri kita dan agama kita. Nak jaga diri kita, kan ada 5 maqasid syar'iyah tu. Nak jaga harta, nak jaga agama, nak jaga harta, nak jaga keturunan, nak jaga apa lagi, akal, kan? Minta pada Allah SWT. Jadi supaya apa? Supaya dengan itu agama kita ni dapat dijaga dan juga tubuh badan kita, kaum keluarga kita juga terpelihara, insya-Allah. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil ayat apa ni? Ayat pagar diri. Kan tuan-tuan. Kita baca ayat ni, tuan-tuan. Jadi nak keluar rumah baca, balik mai rumah pun baca, dan nak tidur pun baca, nak buat urusan apa pun, kok kita bimbang adanya apa, something wrong yang berlaku, yang kita tak jangka hati manusia ni, tuan-tuan, baca. Dengan niat supaya Allah pelihara kita, Allah jaga kita, dan juga untuk tujuan kebaikan agama dan untuk kebaikan dunia serta akhirat kita. Maknanya ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Untuk masalah kebaikan dunia, kebaikan agama kita, kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Tapi jangan salah guna lah. Salah guna ni masalah kan, tuan-tuan. Dia tujuan nak buat jahat, tapi guna ayat-ayat Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Lepas tu kadang dia baca, tak boleh nak habis. Dia tujuan jahat, tujuan tak elok. Ni Nabi buat ni untuk tujuan baik, tujuan agama, tuan-tuan. Nak martabatkan Islam, nak dakwah, nak sebarkan Islam, tapi diganggu, digugat. Allah Nabi minta tolong dengan Allah SWT, dan Nabi baca ayat dalam surah Yasin, maka dengan izin Allah, Allah selamatkan Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah baginda, sehinggalah baginda berjaya untuk sampai ke Madinah dan menyebarkan Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah. Itu sekali, tuan-tuan. Kelebihan yang kata ayat-ayat Al-Quranul Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah sebut pada Allah turunkan daripada Al-Quranul Karim ni, tuan-tuan, ada syifa, penyembuh, penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Ni Quran. Wala yazidu zalimin, Allah tak menambahkan kepada orang yang zalim ni, melainkan apa? Khasara, kerugian, kecewa, tuan-tuan. Ni Abu Lahab kecewa. Puak-puak pemuda yang nak bunuh Nabi ni pun kecewa. Maka Abu Jahal pun kecewa juga. Cadangan dia gagal. Kalah, tuan-tuan, tewas. Orang kata apa? Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Allah nak jaga ni hamba dia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekasih Allah dan juga Rasulullah.
La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kamu bimbang, jangan kamu rasa duka cita. Allah bersama dengan kita. Rabbuna ma'ana. Allah bersama dengan kita. Gitulah tuan-tuan. Dalam kehidupan itu kita hadapi banyak ujian, banyak dugaan. Mohon pada Allah pertolongan dan bantuan. Wallahul musta'an. Allah lah yang memberikan segala pertolongan dan bantuan, dan Allah akan menggagalkan segala tipu daya, segala perancangan jahat musuh-musuh Islam yang nak memusuhi umat Islam. Gitu tuan-tuan. Baik, ayat yang seterusnya, ayat 10 ni. Ini maksudnya apabila telah sampai tahap kufur tuan-tuan, maka ada peringkat yang keempat, wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya sama sahaja mereka ni, apabila mereka ni degil ni apa tuan-tuan? Degil ni Arab punya hinak, ketegak, keras kepala, mangkah, kepala gaduh. Itu package lengkap lah tu. Tak dengar kata, lebih tak empuk, tak makan zaman. Cebok lagi. Dia ni tak kira apa ni tuan-tuan. Itu kata degil tu. Jadi, apabila sampai kepada peringkat degil, mereka akan sampai kepada peringkat yang lawan kita hujah menggunakan ayat Al-Quran. Mereka akan kata, betul dah tu, tapi dia jadi tapi. Maksudnya dengan menggunakan perkataan tapi, bermakna mereka sebenarnya menolak dengan cara yang berlapis. Orang tu dia tak boleh terima juga. Dia kata, okey lah tu, tapi jadi makna tak setuju juga lah tuan-tuan. Maknanya cerita pergi kot mana pun, mereka cari jalan. Cari strategi untuk tak mau terima dakwah kamu. Jadi, maknanya, cuma mereka ni tak cakap terus lah. Secara direct kata mereka tak setuju. Sebab tu mungkin mereka segan dengan kita, takut dengan kita. Ada orang panggil begitu, dia ada berlapik. Lapik pun dia orang kata apa? Lapik pun bawah kapet. Dia apa? Dia sembunyi bawah kapet. Benda dia tak setuju tu. Dia tak mau bagi orang tuduh kata dia nampak macam apa, lawat secara direct to the point. Ada juga panggil manusia lalu dia helak banyak kata, pusing kot ni, dia pusing kot ni, dia putar sana, dia putar sini, belit kot ni, belit kot ni. Tu orang panggil putar belit. Dah lah putar, dia belit pula macam ulang sawah. Dan perangai tu, perangai apabila watak jadi macam tu, bahaya. Dia sukar tu orang yang sukar menerima teguran tuan-tuan. Baik, anzartahum, sama ada kamu beri ancaman neraka pada mereka, sama ada kamu kita ingatkan mereka tentang neraka ataupun tidak, mereka tak kira. Cerita neraka, cerita azab, cerita nanti apa, di mahsyar, matahari berdekatan dengan kepala mereka, tidak. Panas yang membahak pun dia tak ambil kisah. Azab neraka, Masya Allah, neraka Jahannam itu dibakar, dipanaskan selama 3,000 tahun. Nabi SAW tanya kepada Jibril, sifni Jahannam ya Jibril, kau ceritakan kepada aku ciri-ciri neraka Jahannam. Jibril kata, ya Rasulullah, neraka Jahannam dipanaskan selama 3,000 tahun. 1,000 tahun yang pertama dia jadi apa? Merah. Neraka. 1,000 tahun yang kedua dia jadi putih. 1,000 tahun yang ketiga kalailil muslim, jadi gelap gelita macam mana malam yang pekat, tak nampak apa. Itu neraka. 3,000 tahun dipanaskan tuan-tuan. Masya Allah, dahsyatnya azab neraka tadi. Panasnya neraka Jahannam. Itu yang kita doa pada Allah, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Tu azab neraka ni dia gharam. Gharam ni maksudnya apa? Dia cukup rindu dengan penghuni-penghuni lah. Dia sangat-sangat nak jumpa orang yang menjadi calon neraka ni, dia akan nampak. Dia cukup syok nak jumpa. Macam mana Ceti cukup seronok nak jumpa dengan orang yang hutang lah. Dia akan cari sampai ke lubang Cino. Itu neraka Jahannam. Waram ni dia seronok tuan-tuan nak jumpa dengan kawan. Begitu. Inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan merupakan tempat yang paling jijik, yang paling keji lah neraka Jahannam.
Am lam tunzirhum, ataupun kamu tak beri peringatan kepada mereka, mereka sama saja tuan-tuan, tetap tak beriman. La yu'minun. Sama ada kamu dakwah kat depa ke, tak dakwah kat depa ke, kamu tegur depa ke, tak tegur depa ke, ajak depa ke, tak ajak depa ke, cara keras ke, cara lembut ke, jawapan dia satu ya depa. La yu'minun. Mereka sekali-kali tak akan beriman, tuan-tuan. Allah tetapkan yang mereka ni tak beriman kerana hati mereka telah dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi gitu. Jadi ayat ni tuan-tuan semakna dengan ayat dalam firman Allah SWT, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Semuanya orang-orang yang telah pasti terhadap Tuhan mereka. Kalimat Tuhan tidaklah akan mereka beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka saksikan azab yang pedih. Waktu itu baru nak beriman, tak guna akal. Dia tengok azab, tengok neraka, baru kata absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Tak irilah. Sampai peringkat tu dah berlalu dah. Tempoh masa yang dia berikan kepada kamu nak kena diumpat masuk dalam neraka. Waktu tu walau kamu nak beriman, duduk depan neraka dah. Baru teringat kata, betul ada neraka. Benarnya neraka Jahannam ni. Panasnya api dah. Baru apa nak yakin, dah tak berguna lagi. Nak yakin, waktu kamu hidup atas dunia ni. Diberi peringatan, diberi inzar, kena terima, kena akur. Bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hidup menyesal di akhirat. Sudah tidak berguna dan bermanfaat lagi. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan, apa yang dapat kita berkongsi pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.